bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. 主所爱的姐妹们平安。 Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. 我们先同心合一的做一个祷告。 Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Karena berkat penyertaan-Mu lah Tuhan, kami boleh memasuki tahun 2025 ini. Dan biarlah di memasuki tahun 2025 ini, kami boleh selalu setia kepada kebenaran firman-Mu. Dan pada sore hari ini kami bersyukur atas kesempatan yang indah, kami boleh kembali datang, duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu, seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Biarkanlah semakin hari kami boleh semakin giat dan rindu akan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyambut firman-Mu. Amin. Amin. Ya, sekali lagi ibu-ibu komisi wanita yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. 姐妹们，新年蒙恩。 Hari ini adalah berarti Rabu pertama di tahun baru ini kita mengadakan komisi wanita.
这是新年里面的第一个姐妹会。 Biasanya di tahun baru itu selalu membawa harapan baru kepada orang-orang. 通常在新的一年里带给我们新的希望， Tetapi di tahun baru seringkali juga kita diperhadapkan pada banyaknya ketidakpastian dalam hidup. 但是迈进新年，我们也同样会有，面对很多可能会发生的问题。 Apa yang akan terjadi tahun ini? 今年会发生什么呢？ Apakah hidup kita akan menjadi lebih baik? 我们的生活会更好吗？ Tahun ini kita diperhadapkan pada kondisi perekonomian yang semakin lesu. 今年我们将面对就是世界的经济萎缩、萎退。 Daya beli masyarakat kalau kita lihat semakin hari semakin menurun. 大家的购买力也越来越削弱了， Pajak-pajak pun semakin hari semakin banyak dan memberatkan. 政府的税务也越来越高，也让我们变得很沉重。 Hal ini tentunya membuat ketimpangan yang semakin besar, orang kaya semakin kaya. 这造成了社会的这个社会人士非常的不平衡，有钱的富有的越富有， Orang miskin semakin miskin. 贫穷的越贫穷。 Bahkan orang yang kelas menengah atau yang sedang-sedang saja perekonomiannya akan jadi miskin juga kalau tidak pintar mengelola aset sekarang ini. 而且中层阶次的人们，假如不很有智慧来处理他们的财务，我们也会变得贫穷。 Dan bukan hanya secara lokal, tetapi secara global, perekonomian sebagian besar rakyat itu semakin menurun. 不单单是我们本地所发生，但是全世界无论在什么地方，大家人民的生活都越来越辛苦。 Contohnya bisa kita lihat di Australia, itu ada banyak orang yang sekarang tinggal di jalanan karena saking krisisnya. 因为这个危机，以至于在外国可能也在澳洲，很多人都露宿街头了。 Di Amerika pun juga ada begitu banyak pengangguran yang bahkan mereka sampai tidur di jalanan. 在美国也很多的失业者，也同样的，大家都选择在路边露宿。 Jadi kita bisa lihat hari-hari ini kondisi perekonomian dunia tidak baik-baik saja. 所以直到今天，我们可以看到世界的经济不是越来越好。 Bahkan tahun ini juga kita ditakutkan kembali dengan yang namanya virus HMPV. 所以现在我们又有一个新的害怕，就是新的疫情又来了。 Nah, HMPV ini adalah semacam virus influenza yang menyerang paru-paru dan menyebar dengan begitu cepat. 也好，这个疫情就好像以前的疫情，很快的蔓延，也是攻击我们的肺部。 Beberapa negara seperti China dan Singapura itu sudah melaporkan kasus ini dengan begitu heboh. 在中国以及在新加坡，这个病例已经快速的加增。 Kita semua takut jikalau virus ini jadi pandemi seperti COVID-19 lagi bagaimana ya? 假如这个病菌好像 COVID-19 的话，蔓延到全世界，我们怎么办呢？ Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 dan 2021 itu merupakan tahun yang kelam, di mana saya melihat banyak sekali keluarga yang berduka karena anggotanya itu meninggal kena COVID. 在2020年到2021年，我们是一个非常暗淡的岁月，因为我们的很多的亲朋戚友因为这个病菌去世了。 Tahun itu juga pertama kalinya dalam sepanjang sejarah gereja melakukan kebaktian secara online. 这就是同样的那个时候，是在教会的历史直到现今开始用线上敬拜神。 Bahkan di tahun 2020 pun itu pertama kalinya dalam sepanjang sejarah saya itu wisuda secara online. 2020年，我在整个这个历史当中，我当年也是在毕业典礼也是在线上。 Nah, waktu itu saya berpikir, waduh, habislah saya. 当时我想，我怎么办呢？完蛋了吧！ Kenapa saya habis? Karena saya pikir hamba Tuhan itu harus selalu ready untuk menangani jemaat. 因为当时成为神的仆人，我随时随地都要帮助会友们。 Termasuk itu kedukaan, bahkan menangani jemaat atau anggota jemaat yang meninggal karena COVID. 同样的，我们也要做一个家属的赏赐礼拜，特别是尤其是这个疫情去世的弟兄姊妹们，我们也要到场。 Bukankah itu akan mudah sekali tertular? 这不是很容易感染吗？ Tetapi puji Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu menyertai setiap hambanya. 但是感谢神，神的同在引领着每一个他的仆人们。 Sehingga sampai detik ini pun saya bisa berjumpa dengan ibu-ibu komisi wanita sekalian itu karena penyertaan Tuhan. 因为神的同在引领，
今天我还可以与姐妹们一起来相会。 Sejarah pandemi ini menjadi momok yang mengerikan bagi setiap orang. 当时的疫情成为我们每个人的好像是一个恶魔， Karena pada dasarnya setiap orang yang normal itu pasti akan takut mati. 因为成为一个正常的人，每一个人都害怕死亡， Karena itu adalah naluri alami kita untuk bertahan hidup. 因为这是我们的本能，我们要坚持的活下去。 Ancaman-ancaman yang ada dan kita menjadi takut mati itu adalah naluri kita secara alami untuk bertahan hidup. 这是我们自然的本能，让我们能够不断的要坚持、坚强的活下去。 Apalagi ditambah dengan ketidakpastian yang ada, itu akan membuat kita pasti ada pemikiran untuk takut akan menghadapinya. 特别是我们面对不确定的环境的时候，我们要面对这个问题也是很揪心的。 Kita tidak tahu bagaimana perkembangan virus HMPV ini ke depannya. 我们不晓得现在的疫情将会怎么样，结果会怎么样？ Apakah akan mengerikan seperti COVID-19 atau lebih mengerikan lagi? 是否会像2019年的这个19 COVID-19，或者是比那个更严重呢？ Atau ini virus ringan yang biasa saja? 或者这个病菌是普通而已？ Nah, kita tidak bisa tahu masa depan bagaimana dan semuanya serba tidak pasti. 我们不晓得这个将会发展成什么，我们也不肯定，对我们的前途我们不能确定肯定。 Bagaimanakah hidup kita di tahun 2025 ini menghadapi semua ketidakpastian yang mungkin terjadi? 在2025年，我们将面对完全不肯定的状况，我们怎么样生活呢？ Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 mengingatkan kita bahwa di tengah semua ketidakpastian ada satu yang pasti. 在耶利米书29章11节里告诉我们，在所有的不确定当中，有一个是确定的， Yaitu janji Tuhan yang tidak pernah gagal. 就是神的应许从来没有失败过。 Mari kita sama-sama lihat Yeremia 29 ayat 11. 我们一起打开圣经耶利米书29章11节。 Sebab itu aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 耶和华说：“我知道我向你所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们幕后有指望。” Ayat ini berbicara kepada bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan di Babel. 当时这个信息是带给以色列民在流放到巴比伦 Iya, Babel. 的地方。 Mereka merasa kehilangan harapan jauh dari tanah air mereka dan mungkin berpikir kalau Tuhan sudah melupakan mereka. 他们远离家乡，好像没有盼望。他们觉得神远离了他们。 Tapi justru di tengah situasi seperti itulah Tuhan menunjukkan janjinya bahwa Dia punya rencana damai sejahtera bagi mereka. 就在这样的状况当中，神给他们的承诺就是他一定会与他们同在。 Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa janji ini digenapi secara sempurna di dalam Yesus Kristus. 成为基督徒，我们晓得这个应许在主耶稣基督身上已经完全成应验了。 Efesus pasal 2 ayat 14 berkata, kalau Yesus itu adalah damai sejahtera kita. 在以弗所书2章40节告诉我们，耶稣是赐下平安给我们的神。 Di dalam Kolose pasal 1 ayat 27, firman Tuhan berkata, Yesus itu adalah pengharapan kita. 在哥罗西书1章27节也告诉我们，耶稣是我们的盼望。 Dan melalui karya salib Yesus Kristus, kita memiliki hari depan yang kekal. 借着主耶稣在十字架上的作为，我们有永恒的盼望。 Inilah janji Tuhan yang sempurna, yang penuh damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. 在这个完全不确定的世界，我们晓得神的应许是确定的。 Nah, mari kita berpikir sekarang, apa arti janji ini, janji Tuhan ini bagi kita di tahun yang baru ini? 在这新的一年里，我们来思考神对我们的应许带着什么意义呢？ Kita bisa mempelajari kalau rencana Tuhan itu selalu baik. 我们可以学习到神的旨意、神的计划永远是好的。 Di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, 在我们面对的很多的这些问题， entah itu masalah kesehatan, keluarga, ekonomi, atau apapun juga. 可能是我们的健康、我们的家庭，或者是我们的
所要面对的其他的问题，无论是什么， percayalah bahwa Yesus Kristus itu tetap memegang kendali atas hidup kita. 我们要相信主耶稣掌控我们生活的每一个方方面面。 Dia tidak pernah merencanakan kecelakaan untuk hidup kita. 他从来没有计划灾祸临到我们。 Bahkan di tengah situasi yang sulit sekalipun, Yesus itu sedang mengerjakan sesuatu yang baik untuk masa depan kita. 纵然在非常困难、非常危机当中，神为我们计划的都是良善的、好的。 Selanjutnya kita bisa mempelajari dari janji Tuhan ini, yaitu Yesus Kristus itu adalah harapan yang kekal. 接下来我们要学习，就是主耶稣就是我们永恒的盼望。 Dunia bisa saja menawarkan kekhawatiran, 世界常常给我们推荐给我们一些挂虑， tetapi janji Tuhan selalu memberikan kita harapan. 但是神的应许带给我们盼望。 Harapan ini bukan hanya sekedar optimisme belaka, tetapi keyakinan bahwa masa depan kita ada di tangan Sang Juru Selamat yang menopang kita. 神的应许不单单只是带给我们乐观而已，但是它保证我们有永恒的盼望。 Ibu-ibu komisi wanita yang dikasihi Tuhan, masih ingat kisah Abraham ketika Tuhan berjanji kepadanya? 姐妹们，我们还记得亚伯拉罕的故事吗？当神向他承诺的时候， Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4 kalau kita membacanya, Tuhan berfirman dan berjanji kepada Abraham saat Abraham itu berumur 75 tahun. 就是在创世纪里，我们可以看到，当神向亚伯拉罕承诺的时候，当时亚伯拉罕是75岁。 Tuhan suruh dia pergi dari tempat asalnya dan Tuhan berjanji akan memberikan keturunan kepadanya. 神叫他从他的家乡出去，然后神会祝福他。 Saat kapan? Saat Abraham berumur 75 tahun. 当时亚伯拉罕几岁呢？75岁了。 Lalu kita bertanya-tanya, kapankah rencana dan janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan Abraham? 那我们再问，到底亚伯拉罕要等到什么岁数，神的这个承诺，他的应允呢？ Ternyata panjang sekali. 原来这么长的时间。 Di dalam Kejadian pasal 16 ayat 16, kita bisa melihat kalau janji Tuhan di situ belum tergenapi. 在创世纪第6章16节，我们可以看到，当时神的应允还没有完成。 Abraham merencanakan caranya sendiri untuk memperoleh keturunan dan memperanakkan Ismail saat dia berumur 86 tahun. 当亚伯拉罕86岁的时候，他自己以自己的方式让他得到一个儿子，就是以斯玛利。 Dari 75 tahun ke dia 86 tahun, berarti Abraham sudah menunggu selama 11 tahun. 从神允许他75岁到他得到以斯玛利这个孩子86岁，整整11年多了。 Ini adalah data yang saya pikir sangat menarik. 这个信息让我觉得非常有趣。 Kenapa Abraham itu mau menuruti anjuran dari istrinya untuk dia memperanakan Ismail, memperoleh keturunan dari Hagar? 为什么当时他要听他太太的这个建议，让他可以有个孩子呢？ Apakah karena Abraham berpikir kalau dia sudah terlalu lama menunggu janji Tuhan? 或者亚伯拉罕觉得我已经等了神你完成你的承诺这么久了。 Tetapi kita semua tahu itu bukanlah penggenapan dari janji Tuhan. 我们大家都晓得，这个孩子不是神所应许的孩子。 Janji Tuhan baru tergenapi ketika Abraham itu berumur 100 tahun. 这个应许被完成、被承诺，就是当他100岁。 Di dalam Kejadian pasal 21 ayat 5, di situ jelas dikatakan kalau Abraham pada akhirnya memperanakan Ishak, yaitu anak yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri pada waktu Abraham berumur 100 tahun. 在创世纪21章第5节，他儿子以撒生的时候，亚伯拉罕100岁了。 Dari Abraham umur 75 ke 100 berarti 25 tahun Abraham menunggu baru janji itu digenapi. 从他得到这个应许，直到主耶稣应允他的承诺的时候，是整整要等到25年，从75到100岁。 Dari sini kita bisa melihat kalau janji Tuhan itu tidak terbatas usia. 所以我们从这里可以学习到，神的应许不会被岁数所限制的。 Ya, saya pikir 100 tahun itu mah kayak udah tua sekali ya. 我觉得100岁太老了吧？ Tapi ternyata janji Tuhan digenapi dalam diri Abraham itu bahkan pas dia umur 100 tahun. 但是我们可以看到，神承诺应允他的承诺的时候，是刚刚好亚伯拉罕100岁了。 Artinya usia lanjut tidak membatasi rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita.
所以我们要晓得神的旨意不会被我们的岁数，因为岁数神终止了给我们的承诺。 Lalu dari sini kita juga mempelajari perlunya kesabaran untuk menunggu janji Tuhan. 所以从这里我们要学习到，我们要忍耐的等候神的回应。 Waktu Abraham berpikir kalau sudah lama tunggu 11 tahun, lalu dia menggunakan cara manusiawi untuk memperoleh keturunan. 当亚伯拉罕等了11年的时候，他觉得太久了，我就用人的方式来得到一个孩子。 Mungkin dia berpikir seolah-olah dia sudah terlalu tua dan Tuhan tidak sanggup lagi menggenapi rencananya. 也许他当时想，神可能不能够完成他的承诺，我就用我的方式。 Tetapi ternyata itu semua salah. 原来这一切都是错误的。 Dan terbukti kalau pada waktu Abraham umur 100, janji Tuhan itu tergenapi dengan sempurna. 这里可以证明，就是当亚伯拉罕100岁的时候，神的应许完全的完成了。 Jadi kita perlu sangat sabar untuk memegang dan mematuhi setiap janji dan perintah Tuhan. 所以我们要非常小心、非常忍耐、非常的坚持等候神的应许。 Hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus bukanlah sesuatu yang instan. 活在主的信心里面，以信心活在主里面，不是即刻可以得到的。 Sebagaimana Abraham juga berproses selama 25 tahun di tengah-tengah ketidakpastian dunia. 在世界上不肯定的状况之下，亚伯拉罕等了25年。 Nah, hidup kita di dalam perjalanan iman ini juga adalah suatu proses. 我们走在这信心的路途当中，同样也是一个漫长的路，这个过程。 Dan kita perlu dengan konsisten untuk menanti penggenapan rencana Allah di dalam hidup kita. 所以我们要坚持忍耐等候神在我们生活上的这些计划应许。 Dunia ini selalu menawarkan kepada kita untuk hidup berdasarkan rencana kita sendiri. 世界常常要我们按照我们自己的计划、我们的意念来生活。 Dan jikalau kita melakukannya, maka itu pasti akan membawa kita kepada kekosongan dan kehampaan hidup. 假如我们按照自己的方式来生活的话，那会带给我们在空虚以及寂寞。 Hanya ketika kita dengan taat menunggu janji Tuhan yang pasti, maka kita akan mengalami hidup yang penuh arti dan berkemenangan. 就是但是我们要靠着神给我们的这个应许，我们忍耐等候的时候，我们生活才会走到完美。 Karena kita tahu bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus sajalah ada pengharapan yang kekal. 因为我们晓得，只有在主里面，我们有永恒的盼望。 Hanya di dalam Yesus Kristus sajalah ada janji dan rencana kekal yang Allah sediakan bagi kita. 只有在主耶稣基督里面，我们得到父神给我们永恒的盼望。 Dan sebagai orang percaya sudah seharusnya kita terus-menerus dengan sabar menanti dan belajar taat kepada jalan-jalannya Tuhan. 所以成为主耶稣的跟随者基督徒，我们一定要忍耐，然后忠心的跟随着主给我们的使命或者是命令。 Maka pada akhirnya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, 所以这姐妹们， Tuhan, kita harus percaya kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. 我们要深信神从来没有一刻离开过我们。 Sebagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan umat Israel yang waktu itu dibuang ke Babel, 就好像神信实的等待着跟随着被流放的以色列民， demikian Tuhan yang sama juga tidak akan pernah meninggalkan kita. 同样的神也不会离开我们。 Bagaimana kita merespon janji Tuhan ini pada masa kini? 那现今我们要怎么样回应神的计划、神的旨意呢？ Karena Yeremia 29 ayat 11 tadi itu rancangan damai sejahtera juga masih berlaku buat kita sampai hari ini. 因为刚才我们读的经文就是主的所许下的平安和的意念，直到现在还进行。 Nah, tetapi pertanyaannya bagaimana kita merespon dan mengaplikasikan janji Tuhan ini dalam hidup kita di tahun 2025 ini? 那在2025年，我们怎么样以这个信息伴随着我们走过这整个年呢？ Ada beberapa hal sederhana yang bisa kita hidupi. 我们有几个简单的方式，我们可以进行。 Mulailah tahun baru ini dengan doa dan menyerahkan semua rencana kita ke dalam tangan Tuhan. 我们开始今年借着祷告，托在神手中，把所有的一切交托在神的手里。 Dan yang paling penting, jalinlah hubungan pribadi dengan Yesus Kristus yang adalah sahabat sejati kita. 而且
重要的是，我们与主耶稣自己要有美好的关系、亲密的关系，因为我们跟他是亲密的良友。 Dan percayalah bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. 而且我们要相信，纵然在我们生活当中面对什么问题，神都把最好的带给，为我们预备最好的。 Sabarlah menanti janji Tuhan, senantiasa percaya dan andalkan Yesus di dalam kehidupan kita. 常常忍耐的等候神的允许，然后我们仰赖的就是我们的神，只有神，我们仰赖他。 Dan sebagai orang percaya yang sudah mendapatkan janji Tuhan ini, 成为信徒，我们已经得到这个允许的。 tentunya kita juga harus membagikan janji Tuhan ini kepada orang-orang di sekitar kita. 当然，我们愿意把这样的允许、这样的福音传给我们周遭的人。 Dalam arti, kalau kita harus menjadi saksi kasih Tuhan di dalam hidup kita. 就是我们要成为神爱的见证人， Terutama kepada keluarga kita, kepada saudara seiman kita. 特别是给我们的家人，还有我们同信仰的弟兄姊妹们， Pada orang-orang yang belum percaya mungkin yang ada di sekitar kita. 还有就是我们周遭还没有认识神、还没有相信神的人， Sudahkah kita menyaksikan kasih Tuhan kepada mereka? 是否我们把主耶稣的爱向他们见证过吗？ Marilah di tahun ini kita terus-menerus berkomitmen untuk menyaksikan betapa besarnya kasih Yesus di dalam hidup kita kepada orang-orang lain. 所以在这新年里呢，让我们有一个节制，就是不断的把神对我们的爱向周遭的人见证、传说出去。 Dunia penuh ketidakpastian, tetapi satu yang pasti, yaitu janji kasih dan penyertaan Tuhan Yesus. 在这个动荡不定的世界里，但是有一样正确，就是神的允许从来不改变。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 来，我们做一个结束祷告。 Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu yang berjanji kepada kami kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mungkin ada gentar, takut, khawatir, cemas ketika kami menghadapi tahun baru 2025 ini. Mungkin ada begitu banyak tantangan, ada perubahan-perubahan yang bahkan mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi kami percaya Tuhan, selama bersama dengan Tuhan Yesus, kami tidak perlu takut. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang berjanji kalau Engkau akan memberikan kami masa depan yang penuh harapan. Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam kehidupan kami, tapi Engkau merancangkan damai sejahtera, pengharapan yang kekal kepada setiap anak-anak-Mu yang Engkau kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini boleh menguatkan kami dan membuat kami Tuhan semakin bertumbuh di dalam Engkau dan semakin menyaksikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. 愿神祝福我们每一位姐妹们。